Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan masuk tajuk baru. Tajuk kita ialah kod arahan. Okey. Kod arahan kod arahan ataupun yang mudah orang sebut ialah coding, boleh ataupun pengekodan. Okay, hari ni tarikh berapa bulan? 1, kita masuk bulan 11 hari ni 1 bulan 11 2021. Okey. Kod arahan ialah satu arahan yang mengarahkan komputer untuk melakukan tugas. Satu arahan yang mengarahkan komputer untuk melakukan tugas. Kod ini boleh disimpan dalam ingatan dan digunakan semula. Kod arahan ditulis dalam bahasa komputer yang mudah difahami oleh komputer. Okey, bahasa komputer dia ada bahasa dia sendiri seperti yang kita belajar sebelum ni. Kalau bahasa komputer tu bahasa ni binary number 0 dan 1. Satu set kod arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan satu tugas dipanggil atur cara atau program komputer. Okey, satu set kod arahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan satu tugas tu kita panggil apa? Atur cara ataupun program komputer. Okey, kod arahan. 4.1.1 pemboleh ubah dan operator matematik. Okey, pemboleh ubah dan operator matematik. Okey, pemboleh ubah ni biasanya kita jumpakan dalam sains. Lepas tu pelajaran sains pun kamu belajar ada pemboleh ubah kan. Ada pemboleh ubah dimalatkan kan, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas kan. Okey, macam tu jugalah dengan ASK, dia ada juga pemboleh ubah. Karakter-karakter yang kita mainkan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey, di sini apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ni ialah apa? Storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolah kemudian. Untuk menyimpan data yang perlu diolah kemudian. Okay, pemboleh ubah ni kita create dia sebagai apa? Kita create dia untuk apa? Dan boleh disimpan. Create dia untuk disimpan, boleh disimpan untuk apa? Menyimpan data dan perlu diolah kemudian. Okey, kita simpan dia dulu dan bila kita nak guna kita ambil dia. Bila kita nak guna kita panggil dia macam tu. Pemboleh ubah boleh menyimpan data dalam bentuk nilai berangka. Okey, dia boleh simpan data. Boleh simpan data dalam nilai berangka. Nilai berangka ni seperti apa? Integer, nombor perpuluhan ataupun teks Teks ni seperti jumlah ataupun nilai logik. Nilai logik ni seperti benar atau palsu. Data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh diolah. Boleh diolah tu maksudnya kita nak guna dia anytime kita perlu, kita boleh guna dia macam itulah. Pemboleh ubah dalam konteks pengaturcaraan digunakan untuk mewakili data yang hendak disimpan dalam program. Apabila program diuji lari, pemboleh ubah akan digantikan dengan data yang sebenar. Okey. Bila program diuji lari ni, kita run program tu, diuji lari tu maksudnya apa? Kita run program uji lari. Program pemboleh ubah akan digantikan dengan data yang sebenar. Ini kita akan masukkan data, input. Ada input, kita belajar sebelum ni dalam algoritma. Ada input, ada proses dan ada output. Kita nak masukkan satu input tu, kita masukkan melalui pemboleh ubah yang kita create. Pemboleh ubah yang kita create. Okey, pemboleh ubah tu dia berfungsi untuk apa? Menyimpan data. Data ni boleh disimpan dalam 3 jenis ni. 3 jenis iaitu yang pertama ialah nilai berangka,
Yang kedua ialah teks dan yang ketiga ialah nilai logik. Ingatlah kalau nilai berangka ni apa? Kat bawah ni dia ada sebut. Nilai berangka seperti 0 hingga 0 hingga 9 ni, atau dalam bentuk teks yang mempunyai satu abjad atau beberapa abjad. Teks ni abjad lah. Data logik dalam bentuk true. Ada data logik satu lagi dalam bentuk true and false, ataupun benar dan palsu. Dikenali sebagai boolean. Data logik ni dikenali sebagai boolean. So ingatlah ada 3 jenis pemboleh ubah. 3 jenis pemboleh ubah. Satu lagi, pemboleh ubah tu boleh disimpan dalam bentuk apa? Nilai berangka, teks dan juga logik. Ingat, nilai berangka, teks dan logik. Logik tu benar palsu, teks tu aksara ataupun abjad, dan nilai berangka tu nombor. Operator matematik ialah simbol yang digunakan dalam menjalankan operasi matematik. Ni familiar sangat dah bagi kamu daripada macam matematik daripada tadika lagi kan. Ini biasalah. Apa panggil? Ini ialah simbol-simbol biasa. Operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Program komputer sering digunakan untuk membuat pengiraan. Dia sangat familiar adalah kalau kita buat programming ni, dia melibatkan pengiraan, tambah ke, tolak, bahagi dan ataupun darab. Maka operator matematik akan digunakan semasa membina atucara untuk program-program komputer yang membuat pengiraan. Operator matematik. Di sini ada contoh operator matematik. Yang ni yang biasa kita guna masa belajar kat sekolah kan. Matematik tu, time matematik tu sangat familiar lah. Tambah, tolak, darab dan bahagi ni kan. Tapi kalau dalam komputer, especially ASK yang kita belajar ni, tambah sama, tolak sama, tapi darab ini simbol untuk darab. Simbol star ni untuk darab dan simbol slash ni untuk bahagi. Dia tak pakai bahagi ni, pakai bahagi slash. Contoh operasi. Ni dia bagi contoh lah. 2 tambah 3. Yang ni yang biasa kita buat lah dalam matematik. Tapi kalau dalam komputer, yang ni sama, tapi yang ni dengan yang ni lain sikit. Lain dari segi apa? Dari segi simbol matematik dia. Simbol operator matematik dia kan. So cikgu harap kamu boleh dapatlah. Hari ni kita belajar beberapa perkara. Pertama ialah apa maksud pemboleh ubah tadi ni. Pemboleh ubah adalah storan ingatan yang digunakan untuk program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolah kemudian. Ingatlah yang ni dia punya definisi dia. Kemudian pemboleh ubah data yang disimpan dalam bentuk. Kita nak pemboleh ubah ni boleh disimpan dalam bentuk apa? 3 jenis, iaitu nilai berangka, teks dan nilai logik. Yang ketiga ialah operator matematik. Tambah, tolak, bahagi dan darab. Dia ada beza operator matematik dan operator matematik yang digunakan dalam komputer tu. Mengira luas segi 4 sama sisi apabila pengguna tengok aplikasi 4.1 ni. Dia apa dia punya ni, soalan dia mengira luas segi 4 sisi, segi 4 sama sisi apabila pengguna memasukkan ukuran sisi. Memasukkan ukuran sisi. Ini input dia. Input dia ialah pengguna perlu memasukkan ukuran sisi. Mengira luas segi 4 ni ialah proses dia lah. Proses dia ialah mengira luas. Agak-agak proses operator matematik apa yang digunakan kat sini kalau mengira luas segi 4 sisi?
Ya, kita akan guna operasi darab. Okey. Pertama ialah kamu perlu lancarkan perisian aplikasi Scratch. Okey, cari dekat internet, install aplikasi Scratch. Install aplikasi Scratch. Pilih Papery yang anda gemari. Pilih kategori blok dan tarik blok atau cara yang dikehendaki ke script area. Okey, script area tu maksudnya kawasan yang kita bina apa? Atau cara tu lah. Script area kawasan kosong tu. Cikgu akan tunjuk juga cara nak menggunakan Scratch 2.0 ni. Okey, atau cara seperti berikut dibina. Okey, sebelum tu kita tengok sikit tips. Answer ialah pemboleh ubah untuk menyimpan input. Answer ni pemboleh ubah adalah untuk menyimpan input oleh pengguna. Komputer kemudian akan menggunakan operasi darab ke atas nilai berangka yang tersimpan dalam pemboleh ubah answer untuk mendapatkan ukuran luas segi empat sama. Okey. So, pertama ialah kamu perlu buat apa? Pilih kategori blok event. Event ni warna koko ni, event. Kemudian tarik keluar yang ni. Tarik kamu drag. Tarik, tak faham, drag. Drag tak macam ni. Lepas tu pergi ke apa? Sensing ketik blok sensing untuk kamu tarik as and weight tu. Okey, tulis macam ni. Apakah ukuran sisi segi empat sama and weight? Tunggu Looks. Okay, untuk blok look pula, say hello for 2 second. Kan say tu kan. So kat sini kamu tulis say, join. Sebab kita guna operator apa? Kalau nak guna operator matematik ni kena ambil operator lah. Okay, join apa? Ukuran luas segi empat sama, answer. Okay, answer ni, kedua-dua answer ni ialah pemboleh ubah. Kan kita guna sensing answer ni. Drag je, drag masuk dalam macam tu. Okay, answer for 10 second operator matematik. Okay. Lepas tu kamu run lah. Lepas dah siap macam ni, kamu run. Buat macam ni je. Buat macam ni. Lepas tu lihat kamu run dan kamu masukkanlah data dia. Data yang boleh dimasukkan ni dalam nilai angka lah. Data jenis berangka. Okay, so ini adalah tugasan untuk minggu ini. Okay, sekian dahulu kelas untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, get started with new project. Okay, sekarang dia keluar macam ni. Okay, keluar macam ni, kita pun ambil lah. Pertama tadi dia minta apa? Rujuk balik arahan pada praktis aplikasi 4.1 tu. Pertama sekali ialah event. Kita klik event kat sini dan kita klik event ni, letak dekat kita panggil script area ni. Kawasan kosong ni ialah script area. Okey, lepas tu pergi ke sensing.
klik sensing dan pilih ask and wait tu. Ask and wait. Okay, letak sini. Lepas tu kamu rename kat sini, tulis balik. Apakah ukuran sisi segi empat sama? Apakah Okey, kemudian pergi ke looks. Kamu tengok kat sini nah, dekat kod dia ni. Lock dia ni looks dan pilih save for second. Save for second ni dan drag ke sini. Okey, gitu nah. Okey, lepas itu kamu pilih warna hijau ni iaitu operator. Pilih join. Okay, join. Dan pilih darab nah, darab. Okey, dekat sini kamu renamekan dia sebagai ukuran luas segi empat sama ialah sana segi empat sama ialah. Okey, dekat sini kamu pilih answer sensing dan drag answer. Okey, drag answer sini satu dan sini keluar. Sini masuk balik. Okey, answer for tukar 2 second ni jadi 10 second. Okey, lepas itu okey, nampak dekat sini ialah answer ni ialah boleh ubah dan operator yang kita gunakan ialah darab. Okey, sekali lagi cuba try. Untuk kita masukkan input ataupun kita nak run coding ni ialah kita tekan warna hijau tu. Tekan hijau. Okey, apakah ukuran segi empat? Katalah kita masuk 8. Jadi bagi ukuran tu 8 sama dengan 64. Okey, try buat lah setakat itu dahulu. Dan kalau kamu guna komputer pun boleh juga install, tapi dia lain sikit lah dia punya bentuk dia tu lah, tapi cara fungsi dia tetap sama. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum.